hanya tingkatan 1 saja, betul? Satu je isu ni, isu. Tolong sentiasa download atau ambil saja soft copy yang terkini daripada laman web jabatan bersama dengan surat. Sebab itu adalah format borang-borang yang terbaru yang Kementerian sediakan. Tolong jangan gunakan tahun 2013 punya, sebab terlepas kita akan pakai baru kan. Dia akan guna yang 2013 tu, yang mudah kerja dia, sebab borang dah ada. Sila download borang-borang yang baru. Mungkin ada perubahan sedikit yang kita cuba minimizekan beban guru KUAM untuk menguruskan pengisian borang ni. Apa yang penting permohonan KUAM dan siswa ni, yang penting kita ingat juga, sebab ini berlaku adalah RMT, kita tak bayar dia untuk 2 bulan kerana borang tiadanya borang permohonan. Kita turun ke sekolah sebab penghantaran data pada saya tu saya dah meragukan. Kejap macam ni, kejap macam ni, berbeza-beza. Jadi kita turun ke sana, lepas first saya akan tengok borang permohonan. Bila dia tidak ada borang permohonan, dalam laporan saksi saya ada borang permohonan RMT, jadi kita tak boleh bayar. Jadi macam mana dia boleh bagi RMT kalau orang tak mohon, orang tak minta dengan kita duit, kenapa kita nak bagi kan? Okay? Jadi dia bagi. Jadi kami 2 bulan tak bayar. Jadi guru besar dia ambil kalkulator, berapa orang tu? 80. Kita contoh 50 kali dengan sikit 8% kali 40 hari bahagi 3. Guru besar share guru RMT. Sepuncanya tiadanya borang permohonan dan kami tak bayar untuk 2 bulan. Itu contoh. Okey, begitu juga dengan KUAM. Mesti ada borang permohonan. Kalau dia tak ada, jangan layan. Kalau tak lengkap, kita memo, kita apa-apa berlaku, kita salah. Kalau penjaga selamat kita. Sebab ada kes KUAM sekolah rendah yang ada 2 kes. Penjaga telefon saya, memang saya cakap dengan penjaga tu memang tak layak. Dia mengamuk dengan sekolah. Saya cakap memang puan tak layak. Sebab kita ada data SMM kan. Sebab perantam puan cincin dia tak percaya cakap sekolah, memang tak layak. So puan nak panjangkan ke mana lagi? Tak apa, puan kontaklah Kementerian. Kementerian akan rujuk saya juga. Dan tidak begitu, puan memang tak layak. Jadi sebab untuk saya bagi. Sebab nama tu tersenarai kan. Okay. Yang satu kes lagi, penjaga telefon saya, memang dia layak. Dia dah hantar, tapi sekolah tak. Mungkin ada kesilapan teknikal. So saya telefon guru besar dia, cikgu, penjaga ni memang layak. Macam mana cikgu? Sebab dia hantar surat rasmi pada saya. So how? Kalau saya hantar surat tunjuk sebab pengarah tanda tangan tak cantik, cikgu kita macam mana? Cikgu nak selesai luar ke atau saya nak keluarkan surat? Nanti tak apa, saya akan selesaikan. Rupanya guru besar tu keluarkan duit dia, bagi dia 200, selesai. Puncanya memang pengurusan sekolah lah. Adalah kesilapan di sekolah kan, memang soal akui. Penjaga ni dah berusaha dengan sekolah, tapi sekolah tak tahu macam mana. Itulah tu resiko dia kan. Jadi borang permohonan. Begitu juga dengan mahasiswa. Bila siapa datang tu, dia akan tengok borang permohonan. Ya? Okey. Yang RFC tu baru lagi. Ada satu kes sekolah tu sebab pendapatan dia lebih daripada yang ditetapkan, dia bagi juga RFC, kita tak bayar. Dia bagi 87, yang kita bayar 39 je. Yang lebih tu siapa nak bayar, bagi kita. Jangan ya. So, bukan kita tak mampu nak bayar, tapi tak seronok lah kan. Bukan kita yang kan. Ini satu. Okey, itu satu. KUAM. Ini kebanyakan berlaku di sekolah rendah lah. Ya. Kementerian sangat rigid, terutama tentang nombor IC murid dan penjaga. Pastikan mesti 12 digit. Ada ke nombor satu sekolah tidak dapat KUAM tahun ni? Sebab agaknya nak mudah kerja, dia copy IC penjaga, dia masuk IC penjaga tu dekat anak dia, kat murid tu. Tua-tua budak Kementerian tak bayar. Saya tahu macam mana Kementerian semak. Bukan dia macam satu, dia ada berapa puluh, 20,000, 25,000 dia sudah mohon KUAM kan. Saya dah disusun dia cara dia. Nombor IC yang paling besar saya tak atas. IC ada dash pun dia tak bayar. Nombor IC 680108-05 kan, dia tak bayar. Yang ada dash tu dia tak bayar. Mesti cukup 12 digit, termasuk penjaga. Penjaga yang tak cukup 12 digit pun dia tak akan bayar.
Saya dapat. Dia punya straight taksanya mesti. Jangan anak murid tu tingkatan 1 umur dah 45. Memang dia tak bayar. Sebelum saya tengok kementerian je nak cik salah kementerian tuan ni kan. Saya baca dulu format data besar tu. Bapak ibu lah baca cari budak tu stres. Ini punca. Kalau macam tu punya siswa sekolah jawab. Ada siswa sekolah jawab. Tapi kalau ada memang ada kementerian yang silap. Masa copy paste masukkan sekarang tu di import tu. Tu memang secara kementerian. You kena bayar. Memang saya tak nampak dalam saya punya rumusan saya tu. Tidak ada sebab untuk murah ni tak diberi kuang. Tapi ingat dia tak check lagi permohonan kuang kat sekolah. Ada ke tak ada? Saya tahu ada sekolah tak ada permohonan. Bahaya tu. Ya, pastikan permohonan ada. Okey. Lain-lain cikgu nak tanya tentang kuang? Permohonan kuang? Tak ada? Okey. Tingkatan 4 tak layak kuang. Tingkatan 1 sahaja. Daripada sekolah lain. Kalau datang daripada sekolah lain, kita dapat kuang. Dia datang tingkatan 4. Tingkatan 4 hanya untuk tingkatan 1 je. Tingkatan 4 tak dapat. Tingkatan 2 tak dapat. Kuang hanya untuk tingkatan 1 sahaja. Cikgu, bukan beasiswa. Kalau besar mohon lah. Kalau dia dapat ke? Okay. Lepas ni kita dapat dalam bulan lepas kita dapat senarai. Yang terakhir IKASih tingkatan 1. Tapi kita dapat IKASih kita dapat nama daripada jabatan dalam 2 orang. Tapi kita dapat amount 8 untuk 6 orang. Maksudnya 4 orang IKASih 6 orang 1,800 itu soal rendah punya amount. Sebab soal menengah 300. Kalau IKASih dia akan jadi lebih sebab ada bantuan bulanan. Saya tak tahu tapi itu regulasi. Okey, semua duit masuk je guru. Kita biasa punya proses kerja saya, bila Kementerian hantar je saya nama, saya akan hantar ke PPD akan pancarkan ke sekolah. Saya nama saya hantar. Tapi kalau cikgu ada kes, murid nama 2 orang, tapi duit lebih 1,600, 1,800. Itu je 2 orang, betul. Itu kuang melalui data IKASih yang baru dia masuk hujung bulan 5, betul. Itu kuang melalui data IKASih, murid tingkatan 1 dia dapat 900 seorang kategori miskin tergam. Bukan guru beasiswa. Itu bukan guru kuang. Tim yang sama, betul, dia bawa bantuan tu. Dia tak tahu, dia tak ada saya kata lepas ni buka keliling balik lah. Bagi dia perkeliling tu. Tapi nak cepat telefon saya lah, InsyaAllah kita akan bantu. Tapi perkeliling tu ada. Cikgu untuk makluman cikgu sama dengar lah. Sebab kuang ni data dia punca tiga data sahaja. Pertama data DSA yang sekolah mohon tu, yang dapat 300 sahaja untuk bantuan 1 sahaja, bantuan persekolahan yang sekolah hantar pada saya, hantar PPD kan. Yang kedua, ini kita tak tahu apa, melalui data IKASih, ICU, Jabat Daerah Unit Pembangunan Negeri, ICU. Dia cakap pada atas nama penjaga, dia jaga akan bagi nama anak-anak tu, dia sekolah tu. Yang ketiga data IDAMAK, orang asli. IDAMAK, orang asli. Yang dua ni IDAMAK IKASih ni yang dia akan dapat bantuan bulanan. Sama ada dia dapat 900, itu kategori miskin tegang. Kalau kategori miskin saja dia wujud MT atau T atau M saja kan. Di bawah tu ada huraian dia berapa ringgit. Nama sekali kita bagi dalam senarai tu. Tak apa. Akak jumpa kontak saya akan buka saya punya ni. Saya akan tengok balik. Tak apa. Saya faham tu. Nanti pernah banyak cabang kan. Saya cabang saya 7. Takut paper adalah kan. Dia bukan bercabang-cabang lagi kan. So dia kontak saya akan semak balik lah. Banyak soal kau hubungi saya. Dia keliru. Ya. Okey. Lain-lain cikgu tentang apa? Clear. Sebab kita dah bayar 3/4 pembayaran. IKASih bulan Januari itu, data IKASih tahun 2006. DSA cikgu tak ada, sorry. DSA soal rendah saja. Lepas tu IDAMAK. Yang terakhir IKASih. Tingkatan 1 belum lagi. Itu DSA yang mohon belum lagi.
tingkatan 1 dan tahun 1 kecicilan belum bayar. Okey, dah tak ada. Kita masuk kes kuam kecemasan. Yang ni je tu. Kes kecemasan yang menyebabkan implikasi kepada keuangan, cikgu layak hantar ke saya. Perkeliling dalam tu ada lampiran C. Gunakan lampiran C, covering letter tu. Dalam tu ada dia jelas apa yang diminta, contoh-contoh dia. Tapi pendapatan penjaga mestilah 760 ataupun per kapita dia 190, baru dia layak mohon. Kes kecemasan contohnya dalam runtuh rumah ni kena 4. Contoh. Lagi satu, kes kecemasan yang menyebabkan penceramatan kematian KIR, ketua isi rumah. Dulu ayah cikgu soal itu tak boleh. Sekarang bila ayah dia meninggal, mak dia tak kerja menyebabkan dia jadi miskin lah. Mak tak tahu punca pendapatan lagi kan? Tak ada, tak kerja. Boleh hantar. Kecuali pada venture tu tak boleh lah. Boleh tengok per kapita dia kan. Dia tengok. Okey. Apa kes tu banjir dengan dia buku ni. Banjir tu bila sebut saja banjir atau tanah runtuh ke apa, mesti dalam ayat laporan polis atas kekurangannya laporan covering letter bersekolah menyebabkan peralatan persekolahan musnah ataupun terbakar ataupun rosak, mesti ada tu cikgu. Boleh cikgu? Okey. Dua banyak lagi. Okey. Itu tu. Kalau cikgu call saya. Okey, dah ada. Okey, dan akhir sekali tak lupa bagi ya. Okey, kita akan masuk ke yang TPHM, insurans. Insurans cikgu, saya nak beritahu cikgu ya. Sebanyak kes-kes kematian yang cikgu Su sebutkan tadi, ya. Sila buat tuntutan. Kalau